hadis Nabi SAW, setiap persendian manusia ada sedekahnya. Hadis ini adalah daripada hadis yang terdapat juga dalam hadis 40 Imam Nawawi. Nanti tuan-tuan boleh buka hadis 40 Imam Nawawi. Nabi SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap daripada persendian manusia itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Pada setiap hari yang matahari terbit padanya, ta'dilu baina itsnaini sadaqah, berlaku adil kepada dua orang, itu adalah sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Menolong seseorang dalam urusan kenderaannya, membantu agar bisa menaiki kenderaannya, atau engkau angkatkan barang-barang ke atas kenderaan itu juga dikira sebagai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah, dan setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat solat adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan daripada jalan adalah sedekah. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan, kita nak lihat daripada hadis ini bagaimana skop yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap sedekah. Dan hadis ni kalau kita baca terjemahan, kita tahu dah bahawa sedekah ini bukan tertumpu kepada duit semata-mata. Okey, sedekah ini bukan tertumpu kepada harta semata-mata. Tetapi yang lebih besar daripada itu, sedekah adalah lebih luas daripada itu, iaitu setiap perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah dikira sebagai sedekah. Yang pertama apa? Yang pertama ialah ta'dilu baina itsnaini sadaqah, mengadili antara dua orang dikira sebagai sedekah. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi SAW dalam mengadili masyarakat di sekelilingnya. Kalau kita tengok kehidupan Nabi, bahkan sebelum daripada kenabian, Nabi SAW mampu untuk mengadili pemimpin-pemimpin Mekah pada waktu ketika itu. Kan berlaku banjir yang besar. Tuan-tuan mungkin tahu tentang kisah ini. Berlaku banjir yang sangat besar di Mekah pada waktu ketika itu. Kemudian Hajarul Aswad terkeluar daripada tempat asalnya. Dan apa yang berlaku ialah pemimpin Mekah selama 4 orang berkumpul, kemudian mereka bergaduh antara satu sama lain. Setiap orang daripada mereka katakan bahawa mereka lah yang layak, kan? Setiap orang kata aku layak untuk letak baik semula Hajarul Aswad ini. Dan mereka tahu sebenarnya Hajarul Aswad itu adalah satu perkara yang mulia sebenarnya, dan mereka faham. Jadi disebabkan itu mereka nakkan kepentingan ataupun mereka nakkan kemuliaan mengalihkan Hajarul Aswad daripada tempat jatuhnya ke tempat yang asalnya. Jadi mereka bergaduh-gaduh. Kemudian sampai kepada satu tahap mereka dah tak boleh nak tentukan siapa yang mampu untuk mengalihkan Hajarul Aswad. Mereka kata apa? Kita tunggu seseorang yang datang, kemudian kita minta dia berikan pandangan siapa yang lebih layak untuk alihkan Hajarul Aswad tersebut. Kemudian Nabi SAW yang lalu pada waktu ketika itu, dan kemudian mereka meminta pendapat daripada Nabi, siapakah yang paling layak antara pemimpin-pemimpin ini. Maka Nabi SAW dengan kebijaksanaan baginda, apa yang Nabi buat? Nabi melemparkan ridak baginda. Tuan-tuan mesti sudah tahu cerita ni. Nabi melemparkan ridak baginda. Kemudian Nabi letakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya dan meminta setiap pemimpin untuk pegang setiap hujung ridak tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Dan kemudian Nabi yang meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Dan kalau kita lihat kisah ini sangat simple, tetapi dia memiliki satu moral yang sangat tinggi. Apa dia? Ketika mana ada orang bergaduh, kita jangan jadi orang yang menyibahkan minyak ke dalam api. Ketika mana ada orang bergaduh, kita katakan, yalah dia betul, kau salah. Ya, kau betul, kau salah. Jangan jadi macam tu. Tapi kita contohilah sifat baginda, iaitulah bila mana ada orang bergaduh, kita yang menjadi orang tengah dan kita mengadili orang tersebut. Okey? Dan perkara ini sangat penting. Kerana apa? Kerana banyak perkara yang berlaku di media sosial sebagai contoh. Kalau kita tengok hari ini, dunia dah sangat-sangat rampant dengan fitnah, tomahan, kejian, makian di media sosial. Apa salahnya kalau kita yang menjadi orang tengah untuk mengadili ataupun untuk menghentikan fitnah-fitnah tersebut dan menghentikan segala tomahan-tomahan tersebut? Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa sebenarnya perbuatan mengadili antara orang yang bergaduh ini adalah satu sedekah yang kita boleh lakukan walaupun kita tak mampu untuk keluarkan duit. Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sadaqah, membantu saudara kita untuk menaiki kenderaan ataupun membantu untuk mengangkat barang-barangnya, itu juga dikira sebagai sedekah. Contohnya kan, kalau kita ternampak ada pakcik tua kan,
angkat barang berat-berat. Jadi kita sebagai orang yang mungkin ada tenaga, apa salahnya kita keluarkan sedikit tenaga kita untuk membantu pakcik itu mengangkat barang-barang, ataupun bahkan pada hari ini mungkin PKP tak mampu untuk keluar rumah. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita bantu isteri kita di dapur sebagai contoh kan. Keluarkan tenaga kita untuk hiris bawang, keluarkan tenaga kita untuk hiris lada, untuk tumbuk bawang putih dan sebagainya. InsyaAllah setiap tenaga yang kita keluarkan tu walaupun nampak sedikit, itu adalah sedekah yang kita boleh berikan kepada isteri kita. Baik, kemudian yang ketiga, wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan perkataan yang baik dikira sebagai sedekah. Tuan-tuan dan puan, kata guru saya. Guru saya kata apa? Setiap perkataan dan juga tulisan adalah output, dan membaca dan juga menonton adalah input. Kalau kita nak berkata yang baik-baik, maka kita kena membaca yang baik-baik. Kalau kita nak menulis yang baik-baik, maka kita kena membaca yang baik-baik juga. Kerana apa? Kerana membaca dan juga menonton itu adalah input. Kalau kita consume perkara yang baik-baik dalam kehidupan kita, maka percayalah setiap tutur kata kita, setiap tulisan kita di FB dan sebagainya akan keluar perkara yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita setiap hari kita bangun, kemudian kita tengok Facebook, ada orang fitnah ini, ada orang fitnah itu, ada orang prank ini, ada prank itu. Percayalah tuan-tuan puan, walaupun kita tak suka perkara tersebut, lama kelamaan kita sendiri yang akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Prank orang, kita sendiri yang akan mengeluarkan kata-kata kejian, kata-kata kesat dan sebagainya. Jadi poinnya dekat sini ialah wal kalimatu thayyibatu sedekah. Bila mana kita nak menuturkan perkataan yang baik-baik, consume fakta ataupun consume berita ataupun info yang baik-baik. Okey, kemudian yang ketiga, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila solati sedekah. Setiap tapak yang kita lalui untuk kita pergi solat itu dikira sebagai sedekah. Ini ada berkaitan dengan ibadah. Bila mana kita nak melaksanakan satu ibadah, contohnya kita nak pergi solat dekat masjid sebagai contoh, setiap tapak yang kita lalui itu dikira sebagai sedekah. Setiap tapak yang kita lalui untuk pergi solat, untuk pergi buat ibadah, itu dikira sebagai sedekah. Dan watumitul adza 'anil tariqi sedekah, dan menghalang ataupun menyingkirkan bahaya-bahaya di jalan itu dikira sebagai sedekah. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita lihat balik semula hadis ini, ada satu perkara yang sangat menarik, iaitu bila mana kita melihat dari sudut kemanusiaan. Sebenarnya hadis ini sangat kompleks dan sangat komplit. Kompleks dan komplit. Kenapa? Bila mana Nabi SAW berbicara tentang sedekah ini, dan kita lihat kembali dari sudut kemanusiaan, sebenarnya cukup PIES di dalam itu. PIES. Apa dia PIES? Kalau kita tengok dekat sini, physical, kan? Intelek, emosi dan juga spiritual. Sangat-sangat komplit dalam hadis ini. Kalau kita tengok pada yang pertama dekat sini, ta'dilu baina sunaini sedekah, mengadili antara dua orang itu dikira sebagai sedekah. Itu ada dari sudut emosi. Kita mengadili ataupun kita meredakan emosi kawan kita yang sedang marah itu dinamakan sebagai sedekah. Sedekah dari sudut emosi. Dan membantu kawan untuk menaikkan kenderaan atau membantu untuk mengangkat barangannya, itu dikira sebagai sedekah. Itu dari sudut fizikal. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan seperti mana saya cakap tadi tu, kalau kita nak bercakap perkara-perkara yang baik, maka kita kena membaca perkara-perkara baik. Tetapi di tengah-tengah itu berlaku satu proses. Apa dia? Proses intelek. Kita memproses apa yang kita dah baca, apa yang kita dah tulis, apa yang kita dah baca, apa yang kita dah tonton dan sebagainya, sehingga lahirlah tutur kata ataupun tulisan-tulisan yang baik. Itu adalah dari sudut intelek. Dan kemudian wabikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah, ini ada daripada sudut spiritual, kerana ia berkaitan dengan ibadah. Baik, jadi tuan-tuan puan, daripada hadis ini jelas bahawa sedekah itu tidak terhad kepada duit semata-mata. Sedekah tidak terhad kepada duit semata-mata. Bahkan daripada hadis Rasulullah SAW sebut apa? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu dinamakan sebagai sedekah. Dan kita lihat kembali, sedekah itu terpecah kepada 4 perkara, iaitu P, physical, I, intellect, E, emotional, dan juga yang keempat, S, spiritual. Tuan-tuan puan, kita lihat kembali apa yang kita boleh bantu orang-orang berada di sekeliling kita dari sudut PIES. InsyaAllah kita akan sudi membantu. Kita akan boleh membantu walaupun kita tak ada duit dekat tangan kita. InsyaAllah.